Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita nak masuk kepada topik baru iaitu rumus algebra. Okay, apa itu rumus algebra? Okay, rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okay, apa itu ungkapan algebra? Okay, ungkapan algebra contoh dia dekat sini adalah 2x tambah y. Okay, ini kita panggil sebagai ungkapan algebra. Okay, dia boleh tolak juga. Okay, 3a tolak b. Okay, dekat sini ada dua contoh cikgu bagi untuk ungkapan algebra. Okay, dan kita tengok balik makna dia. Rumus algebra adalah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okay, kalau ditulis persamaan, bermakna kalau ada sama dengan dekat sini, okay, kita panggil sebagai rumus algebra. Ini ungkapan algebra dan yang ini adalah rumus algebra. Okay, kita pergi kepada topik yang kita nak buat hari ini iaitu menukar perkara rumus. Apa itu perkara rumus? Okay, perkara rumus kalau dalam bahasa Inggeris maknanya ia adalah kita sebut sebagai subjek. Contoh perkara rumus. Okay, Q sama dengan M tambah P. Daripada contoh ni bermakna Q ni adalah perkara rumus. Okay, maknanya Q sama dengan apa? Okay, Q ni adalah perkara rumus. Sekarang ni dia nak kita tukarkan M ni jadi perkara rumus pula. Bermakna M sama dengan apa? Cara dia adalah kita tengok dulu dekat sebelah kanan ni. Okey, ni kanan awak. Okey, M tambah P. M ni dia ada kawan. Kawan dia adalah P. Kita tak nak P ni. Okey, kita pindahkan P. Bermakna kita tutup M. Okey, bila awak tutup M, yang tinggal adalah tambah P. Okey, tambah P sahaja. Okey, bermakna kita bawa P pergi sebelah kiri awak. Okey, tambah P ni bawa operasi dia sekali. Okey, pindah tempat pergi sebelah kiri. Tambah pindah tempat dia akan jadi tolak. Okey, bermakna dia akan jadi Q, tulis Q dahulu. Okey, apa-apa pun wajib tulis Q dahulu. Kenapa? Sebab di tempat sebelah kiri ni asal yang pemboleh ubah yang ada adalah Q. So Q kena letak dulu. Q tolak P sama dengan M. So sekarang ni M dah jadi perkara rumus. Sebab apa? Sebab M ni dia alone. Dia duduk seorang-seorang kat sini. Bermakna M ni adalah perkara rumus. Kita just tukarkan tempat dia. Kita just pusing. Okay, switch tempat dia. Bermakna M sama dengan Q tolak P. Okay, ini jawapan dia. Okay, next. Kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B. B sama dengan 2S tolak M. Okey, 2S tolak M. Dekat sini, dia nak M sebagai perkara rumus. Bila perkara rumus, dia wajib positif. Dia tak boleh jadi negatif. Okey, maknanya M ni, tanda depan dia adalah tolak. Kita tak nak tolak ni. Kita kena jadikan dia positif. Okey, macam mana nak jadikan dia positif? Kita pindahkanlah M tu pergi sebelah sini dahulu. Okey, bermakna kita bawa ni, M ni, kita pindah tempat. Kita bawa dia pergi sebelah kiri. Okey, dia akan jadi B tambah M sama dengan 2S. Okey, sekarang M ni dah jadi positif. Okey, bila M dah jadi positif, kita tengok M ni ada kawan tak? Dia ada kawan. Kawan dia adalah B. So, B tak nak. Okey, kita nak pindah B pergi sebelah. Okey, maknanya kita nak M. Tutup M. Kalau awak tutup M, awak nampak B kan? Awak nampak B dahulu. Yang ni janganlah pergi pindah pula. Memang dia duduk sebelah kanan. Okey, dia sama dengan, maknanya kita tengok kawan dia dulu. Kawan M ni ada B. So, kita tak nak B. Kita pindah B ni pergi sebelah kiri. Okey, B ni adalah positif. Okey, bila pindah tempat dia akan jadi negatif. So, M sama dengan 2S tolak B. Okay, ini jawapan dia. Make sure kalau perkara rumus, dia wajib positif. That's why dekat sini, cikgu pindahkan dia dahulu sebab cikgu nak jadikan dia positif. Kalau dia dah memang positif, kita pindahkan 2S sajalah. Okay? Awak kena faham cara dia. Okay, next kita pergi kepada soalan C. Okay, macam mana nak soalan C adalah A sama dengan 5/2M. Sekarang M tu dia ada dekat bawah.
Okey, perkara rumus ni dia duduk kat bawah. Kita tak boleh perkara rumus ada kat bawah. Perkara rumus dia wajib duduk kat atas. Okey, dia mesti macam ni. M sama dengan apa? Okey, maknanya dia wajib duduk di atas. Bermakna untuk C ni kita kena pindahkan dahulu. Okey, pindahkan penyebut ni naik ke atas. Okey, original dia adalah operasi bahagi. Bila bahagi, kita pindah tempat, dia akan jadi darab. So, A darab 2M akan jadi 2AM. Sama dengan 5. Okey, 2AM bermakna 2 darab A darab M. Sama dengan 5. Okey, itu makna dia, konsep dia. Sekarang kita tengok M. M ada kawan tak? Ada. Kawan dia adalah 2A. Kita tak nak kawan dia. Kita tutup M. Okay, yang tinggal adalah 2 darab A. 2 darab A ni kita tak nak. So, kita pindahkan tempat dia. Ni kita tak nak. Move. Okay, pindahlah awak. So, kita nak pindahkan dia. Kita tengok operasi. Bila darab, pindah tempat, dia akan jadi bahagi. Bermakna M ni, jangan pergi pindah sekali juga. Sebab kita nak M sebagai subjek. Okay, M, dia akan jadi M sama dengan, tulis 5 dahulu. Okay, perkan 2A. Sebab apa jadi per 2A? Sebab ini operasi darab. Okay, darab, original dia darab. Pindah tempat, dia akan jadi bahagi. That's why jawapan dia M sama dengan 5 per 2A. Kita pergi kepada contoh C. Contoh D. Okay, D cikgu tulis kat bawah ni. Okay, ni untuk contoh D. Soalan ni adalah T sama dengan M tolak N per negatif 3. Okey, macam mana kita nak pindah yang ini dahulu? So, M, kita tengok. Bila kita nak pindahkan M, awak kena tengok. Kalau untuk fraction, kita tak boleh pindah terus. Sebab M ni, kaki dia adalah negatif 3. Okey, kita tak boleh pindah M pergi sini. Kenapa? Sebab dia ada kaki dia. Dia ada kawan dia. Kawan dia negatif 3 kat sini. Kita tak boleh pindahkan, kita tak boleh pindah M terus kat sini sebab dia ada kaki. So, pindah kaki dia dulu naik atas. Okay, apa-apa fraction. Okay, apa-apa fraction dia kena jadikan dulu dalam satu baris. Okay, contoh dia sama macam ni lah. Okay, ni kan fraction. Okay, kita darab naik ke atas, dia akan jadi satu line. Okay, persamaan jadi perkara rumus dalam satu line. Okay, yang ni pun sama juga. Kita kena darabkan negatif 3 dulu naik ke atas. Sebab apa? Sebab M tolak N per negatif 3. Maknanya yang ke atas ni, okay, kaki dia adalah negatif 3. Dia share kaki yang sama. Bila dia share kaki yang sama, pindahkan dulu kaki dia. Okay, kita pindahkan dulu negatif 3 ni pergi sebelah kanan. Okay, dia akan jadi negatif 3T. Okay, maknanya kita darabkan dia. Dia akan jadi negatif 3T sama dengan M tolak N. Kita nak jadikan M sebagai perkara rumus dan kita tengok M ni dah positif. Bila M ni positif, okay, maknanya apa yang kita perlu pindahkan dulu? Kita pindahkan tolak N ni. Sebab kita nak M sebagai subjek kan. M ni dia ada kawan. Kita tutup M. Yang kita nampak adalah tolak N. Tolak N ni kita tak nak. Kita pindahkan tolak N ni pergi sebelah kanan. Okay, dia akan jadi negatif 3T tambah N sama dengan M. Okay, sekarang M dah jadi perkara rumus sebab dia duduk sini seorang-seorang alone. Kita just tukar tempat saja. Okay, maknanya M sama dengan negatif 3T tambah N. Okay, so jawapan kita baru betul. Ini untuk D. Kita tengok untuk E pula. Cikgu pakai contoh yang sama, cuma beza dia cikgu buat kat sini. T sama dengan, okay, M tolak N per 3. Okay. Awak nampak contoh beza soalan dekat sini. M tolak N per negatif 3. Dekat soalan E, T sama dengan, okay, T sama dengan M tolak N per 3. Contoh dekat sini, 3 ni hanya untuk N. M ni tak ada kaki. Okay, bila M tak ada kaki, okay, kita tutuplah M ni. Kalau awak tutup M ni, awak nampak apa? Awak nampak negatif N per 3 kan? Okay, maknanya kita kena pindahkan ini saja pergi ke sebelah kiri. Okay, dia akan jadi T tambah N per 3 sama dengan M.
Okey, beza kat sini, kenapa kita pindahkan n per 3? Sebab m ni dia tak ada per. Okey, dia tak ada per 3. Bermakna kita boleh pindahkan terus n per 3 ni pergi sebelah kiri. Tapi kalau yang ini, kita tak boleh pindahkan n dahulu. Kenapa tak boleh pindah n dahulu? Sebab dia share penyebut yang sama. Kaki dia sama. M tolak n per negatif 3. Maknanya bila dia share kaki yang sama, kita tak boleh pindah body dia dulu. Kena pindah kaki dahulu. Okay, pindah kaki dahulu, naik ke atas. Dah tak ada, dah hilang kaki dia. Baru boleh pindahkan n. Okay, bermakna dekat sini, awak kena faham soalan. Okay, tengok betul-betul. Ini per semua. Ini 3 saja per n. Okay.